Selamat, semuanya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhnadah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadatun fi 'amadin mumaddadah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci pengeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Tidak. Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Khutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia Al-Khutamah itu? Al-Khutamah ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintahnya, yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat di situ pada batang-batang padang yang melintang panjang. Surah Al-Humazah ayat 1 hingga akhir. Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah menurunkan penyembuh untuknya. Riwayat Al-Bukhari. نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم ya Allah kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah pecahkan pakatan mereka. Ya Allah leburkan pendirian mereka. Ya Allah musnahkan langkah mereka. Jengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Assalamualaikum Nana. Buat apa tu? Nana okey tak ni? Sebenarnya kan, kebelakang ini Nana rasa susah sangat nak lelapkan mata. Nak buat kerja pun susah. Kadang-kadang tu Nana rasa senang lah nak hilang fokus.
Dah rasa cemas tanpa sebab. Entahlah Betty. Nana ada juga rasa yang diri ni tak ada potensi. Tak bolehlah nak berjaya macam orang lain. Agaknya Nana ni memang tak berguna kan? Jangan fikir macam tu, Nana. Setiap orang ada kemampuan dan kejayaan masing-masing. Dan ini termasuk diri Nana sendiri. Bukan Nana. Betty rasa apa yang Nana cakapkan ni macam tanda-tanda kemurungan. Kebetulan Betty ada dengar yang IKIM akan mengadakan sebuah bengkel iaitu Bengkel Al-Quran dan Kesihatan Jiwa pada 7 November 2023 di Dewan Memorial Tenusin On, Kuala Lumpur. Betty yakin yang bengkel ini sangat berguna kerana akan ada pakar yang akan berkongsi nasihat dan panduan berkaitan stres, kebimbangan dan kemurungan. Selain itu, akan ada juga sesi perkongsian dengan pesakit yang berjaya melalui cabaran kesihatan mental. Macam mana pula dengan yuran penyertaan? Yuran penyertaan bengkel adalah sebanyak RM300. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Terima kasih Betty. Sama-sama Nana. Untuk pendaftaran dan tahu lebih lanjut, boleh layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 036204 6320 atau 321 atau 325.
Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Semua kita ni memang Allah bagi bernafas. Tapi kita nak bernafas itu setiap helaan nafas bersamanya ada doa. Sebab doa ini kalau orang faham, solat tu pun dah doa. Buat apa lepas solat kita nak berdoa? Tapi Masya Allah, hembusan nafas, kita tarik nafas kalau ada doa, Masya Allah, itulah namanya zikir yang besar. Apa itu zikir? Ingat Allah. Orang takkan berdoa kalau mengaku Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tidak akan berdoa minta pada gunung, pada pokok, pada binatang, tidak. Tapi dia meminta kepada Allah. Lalu dengan doa itu sebenarnya kita sedang berzikir. Zikir apa? Zikrullah. Ingat siapa? Ingat Allah. Lalu bila hubungan hati itu seiring nafas sentiasa bersama Allah, yakinlah kita akan hidup sebagai hamba yang bertakwa. Orang bertakwa ni kekasih Allah. Tidak ada ruginya hidup di dunia, subhanallah. Dan keajaiban doa. Berdoalah setiap helaan nafas. Saat kita baca Quran, saat kita buat baik, saat kita bersedekah, insya-Allah satu-satunya itu ada kebaikan yang pasti Allah janji dimustajabkan, mudah-mudahan. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pegawai khas grade DQ41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 sehingga maksimum 3 tahun sebelum dipertimbangkan ke jawatan tetap. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang dari 25 tahun. Merupakan pemegang ijazah sarjana muda kepujian dengan pengkhususan dalam bidang pengurusan pejabat, perniagaan atau yang bersesuaian yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya. Antara bidang tugas, membantu mengurus semua urusan berkaitan tugasan pengurusi yang melibatkan kunjungan hormat, lawatan rasmi, projek-projek khas, kerjasama strategik, penerbitan, persidangan atau seminar serta mesyuarat dalam dan luar negara. Menjalankan tugas sebagai pegawai perantara atau liaison officer di antara pengurusi dengan kedutaan, kementerian, agensi atau badan kerajaan yang berkaitan dengan IKIM. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 26 Oktober 2023. Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills menawarkan program tahfiz mahir Yayasan Pahang. Percuma ambilan Oktober dan Disember 2023 kini dibuka. Pelbagai program seperti kulinari dan facilities management. Tajaan penuh Yayasan Pahang istimewa kepada lepasan tahfiz, pondok dan madrasah. Orang asli dan mualaf turut dipelawa. Daftar sekarang, layari www.kypskills.edu.my atau hubungi 014 990 8324. Tempat terhad tertakluk kepada terma dan syarat. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua peiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019 650 7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada terma dan syarat. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Labbaik Allahumma labbaik. Baca talbiyah, Mat. Iyalah Mak Su, insya-Allah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Iyalah Mak Su, ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je Mak Su. Hubungi 011 5862 9475 atau layari www.zahazantravel.com.
zazantravel.com. Radio IKIM membawa anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Kemuliaan Al-Mustafa bersama Habib Najmuddin Uthman Al-Khiri. Allah adalah tujuan, Al-Mustafa Rasulullah adalah jalan. Selamat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran sekali lagi menerusi perkongsian kemuliaan Al-Mustafa bersama dengan sahabat pendengar. Jadi anda boleh ikuti perkongsian ini secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan di seluruh platform radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dah tonton, dah tengok tu, tekanlah butang share. InsyaAllah bersama dengan kita pada malam ini tak lain tak bukan perkongsian kita bersama dengan Habib Najmuddin Uthman Al-Khiri di konti IKIM. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib hadir ke konti. Masya-Allah, alhamdulillah. Dan kali ini kemuliaan Al-Mustafa kita nak belajar satu sisi lagi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengambil berat orang lain. Sejauh mana, seberat mana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat tu, kita nak belajar malam ini. Kita mulakan dengan sedikit mukadimah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Terima kasih hati para pendengar Radio IKIM rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita ketika mana kita membicarakan insan yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan belajar daripada kemuliaan itu untuk kita juga menuju ke arah kemuliaan. Sebab ialah kita ni sebenarnya perlu untuk mencari sebab kemuliaan di sisi Allah SWT, walaupun sebenarnya kita tak disuruh untuk mencari kemuliaan di sisi makhluk, tapi kita disuruh untuk mencari kemuliaan di sisi Allah SWT, walaupun asas kepada kemuliaan di sisi Allah itu adalah takwa. Disebutkan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi kalau macam itu, maknanya kita kena bertakwa lah. Tapi kita kena belajar takwa tu dari siapa? Mestilah daripada penghulu atau ketua orang yang bertakwa, Sayyidul Muttaqin, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah yang kita selalu bicara tentang kemuliaan Mustafa ni. Sebab sebenarnya kita nak jadi orang yang bertakwa, nak belajar macam mana jadi orang takwa daripada insan yang paling bertakwa, Nabi Muhammad SAW. So salah satu daripada kemuliaan Rasulullah SAW adalah Nabi ini mengambil berat kepada orang lain. Sangat mengambil berat tentang orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, Allah SWT pun menyebutkan tentang sifat Nabi SAW dalam firman Allah SWT, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalimat harisun alaikum tu yang disebutkan sangat mengambil sungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan dan juga mengambil berat. Jadi sifat itu adalah sifat Nabi kita Muhammad SAW yang disebutkan, atau dalam istilah bahasa Arab dia panggil ihtimam. Ihtimam iaitu mengambil berat. Dan Nabi SAW memang sangat mengambil berat satu yang berada bersama dengan Nabi SAW. Contohnya kalau kita kata keluarga lah. Nabi adalah orang yang paling ambil berat tentang keluarga dia. Bukannya lepas tangan ataupun sambil lewah, tapi Nabi ambil berat betul. Bahkan Nabi nak pastikan bahawa setiap daripada ahli keluarganya itu benar-benar dapat menunaikan daripada kewajipan dan juga daripada apa yang telah pun perlu untuk dilakukan dan dilaksanakan sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. Sebagai contoh kalau kita tengok bagaimana Nabi SAW dengan anak-anaknya, seperti ketika turunnya firman Allah SWT yang mengatakan wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan anak kamu itu salat dan sabarlah di dalam mendidik kepada mereka.
Walaupun kita tahu bahawa ialah yang namanya anak Rasulullah masa itu ada Sayyidatina Fatimah adalah merupakan salah seorang wanita yang diletakkan dalam kedudukan yang cukup mulia di sisi Allah. Tapi apabila turun ayat tu disebutkan bahawa Nabi akan setiap kali waktu solat Nabi akan ketuk pintu dia. Dan waktu malam akan kejutkan untuk tahajud. As-salah kata Nabi. Ajib, Nabi ambil berat. Walaupun kita kata takkanlah mereka ni tak solat kot kan. Tapi kerana nak menunjukkan betapa mereka Nabi mengambil berat. Bersungguh-sungguh. Begitu juga bagaimana Nabi mengajarkan Aisyah radhiyallahu anha dengan ilmu-ilmu khususnya berkaitan dengan wanita supaya dapat menyelesaikan banyak permasalahan orang wanita. Begitu pengambil beratnya Nabi SAW. Sehingga dalam hal-hal yang kita panggil dia tak ada kaitan dengan diri Nabi, tapi ini untuk orang lain, tapi Nabi mengambil berat tentang perkara itu. Termasuk juga dengan para sahabat. Betapa Nabi mengambil berat bukan hanya daripada segi sudut kewajipan daripada ibadat, tapi dari segi sudut kehidupan mereka. Contoh, Nabi setelah subuh, setelah zikir, setelah bersama sahabat akan tengok siapakah yang datang, siapa yang tak datang. Sehingga Nabi akan tanya, cari tahu mana fulan, apa yang berlaku kepada dia. Sehingga dikatakan kalau ada mengatakan dia sakit kuat wahai Rasulullah, Nabi akan ambil keputusan untuk ziarah kepada dia. Terus. Begitu ambil beratnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ialah kita kata bagaimana Nabi SAW sendiri banyak membantu dan menanggung kehidupan orang lain, dan bahkan kadang-kadang lebih daripada diri Nabi SAW dan keluarga. Seperti contoh Ashabus Suffah yang duduk di belakang masjid Nabi SAW kan, dekatlah dengan rumah Rasulullah. Jadi setiap kali apa yang Nabi dapat pasti Nabi akan share dengan mereka. Jadi betapa Nabi mengambil berat tentang perkara itu. Jadi itulah sedikit permulaan untuk kita nampak memahami betapa Nabi ini orangnya mengambil berat. Mengambil berat ni maksud dia ialah dalam urusan satunya kewajipan dan ibadat, yang keduanya dalam kita panggil kehidupan dengan maksud membantu melepaskan seorang itu dari kesulitan, kepayahan, dan juga kita panggil menemani dan bersama di dalam semua keadaan. Itu namanya ihtimam atau mengambil berat. Dan agak berbeza pula dengan dia panggil satu istilah fuduli atau kita panggil menjaga tepi kain orang. Itu lain pula. Jangan samakan pula. Saya ni mengambil berat sampai benda-benda yang tak perlu dia tahu pun dia nak cari tahu. Kemudian dia pergi cari kesalahan, kemudian dia bongkar dia cerita tentang keburukan. Itu bukan ihtimam lah. Jadi ada beza kat situ. Kan, menjaga tepi kain orang lain cara, mengambil tahu untuk betul-betul membantu tu pun lain caranya. InsyaAllah kita akan sambung lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk kemuliaan Al-Mustafa. Rindumu kepada umat menjadi kiblat rinduku. Cintamu pada semesta adalah sumber cintaku. Bulan purnama indah sempurna, kau beri cahaya kepada buana, bawa warga cinta untuk para pecinta, pada duka dan bawa suka. Indah jiwa jika merindu, sempurnalah hidupku dengan kehadiranmu. Ku syukuri nikmat dari ilahi, ku impi agar bersama denganmu nanti. Purnama yang sempurna pada sinarmu. Tiada kata yang mengungkap keagunganmu.
Berhad Al-Wail Islami Al-Malizi, Lembah Kelang 91.5 FM. Al-Jazari. Al-Jazari, jurutera kebanggaan dunia Islam, masyhur dengan pelbagai alat dan penciptaan yang penting, termasuklah aci engkol, pam salingan dan robot berbentuk manusia. Namun demikian, satu lagi alat yang direka cipta oleh beliau, iaitu jam sebagai penunjuk waktu, yang membuatkan Al-Jazari begitu masyhur. Hal ini disebabkan jam begitu penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya berkaitan dengan ibadah seperti solat. Jam gajah merupakan salah satu daripadanya. Jam ini terdiri daripada jam air yang digerakkan oleh pemberat berbentuk gajah. Kepelbagaian unsur pada jam ini berada di atas bentuk gajah itu. Unsur-unsur ini direka bentuk untuk bergerak dan menghasilkan bunyi pada setiap setengah jam. Lebih menarik, jam gajah berkenaan menjadi contoh terawal yang menampilkan kepelbagaian kebudayaan melalui teknologi. Sebagai contoh, gajah mewakili kebudayaan India dan Afrika. Naga mewakili kebudayaan Cina. Burung Phoenix mewakili kebudayaan Mesir purba. Aliran air mewakili kebudayaan Greek purba. Dan serban mewakili tradisi masyarakat Islam. Rawatan yang berharga, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran bersama Menerusi Kemuliaan Mustafa bersama dengan Habib Najmuddin Osman Al-Khirit. Perkongsian kita pada malam ini berkenaan dengan baginda Nabi SAW, sifatnya suka ambil berat dengan orang lain, kan? Tadi Habib kata bukannya berbeza juga dengan menjaga tepi kain orang. Tu kan rasa macam ni jiran ni nak kena ambil tahu ni, kan? Tapi lain caranya. Jadi macam nak bezakan kedua-duanya supaya kita tak salah, tersilap dalam kita mengambil langkah tersebut. Baik, bagus pertanyaannya, Masya Allah, supaya kita pun tidak nanti tersalah di dalam mencontohi kepada Nabi SAW. Sehingga ada perkara yang tak perlu pun kita masukkan dalam kategori ihtimam atau pengambil berat. Seperti mana kita kata tadi, contohlah dengan jiran. Kita nak ambil berat dengan jiran adalah kita nak pastikan jiran kita ini dapat menjalani kehidupan tu dengan baik. Dengan maksud kita tidak mengganggu, menyusahkan dia. Dan kalau boleh kita adalah orang yang sentiasa mengambil berat dengan maksud mengambil berat ni kalau sekiranya kita melihat dia ada masalah dan kesusahan, kita bantu. Itu di antara disebutkan dengan ihtimam dan mengambil berat. Tapi bukan dengan kita mencari-cari kesalahan, keburukan, aib daripada jiran tu atau orang lain. Maka itu bukan lagi namanya mengambil berat, tapi itu lebih kepada kita panggil tajassus atau mencari-cari keburukan. Itu masukkan niat lah. Satu niat. Keduanya ialah contohlah perkara itu berlaku di depan mata lah kalau ada kesalahan yang berlaku. Jadi kalau betul dia mengambil berat, itu boleh berlaku. Jadi orang tu buat salah. Kita pun kena ambil berat juga. Baik itu yang baik ataupun yang buat salah. Kita kena ambil berat tu dengan cara menasihati dia supaya dia tak buat salah tu. Tapi beza dengan orang yang kita sebutkan tadi, iaitu mencari-cari kesalahan dan mengaibkan orang, dengan apa yang dia tahu orang tu buat salah, dia heboh kepada orang lain atau cerita orang lain. Dia jaja kat orang lain. Dia jaja orang lain. Itu namanya ini mencari kesalahan dan menyebarkan. Tapi orang yang kita panggil mengambil berat, dia akan nasihatkan secara rahsia. Dan dia kata dia pergi jumpa, dia kata minta maaf kalau boleh saya nampak ada sikit tak apa-apa ni, kalau saya sikit nak ingatkan kalau minta maaf terlebih dahulu, saya bukan lebih baik daripada itu, cuma saya. So dia ambil berat supaya orang tu tak buat salah. Mungkin orang tu tak tahu. Jadi dia beritahu tu, alhamdulillah, terima kasih kerana ingatkan saya dan sebagainya. So itu ambil berat. Itu juga salah satu daripada maksud ambil berat tu lah. Cuma yang kita sebutkan bagaimana Nabi SAW mengambil berat ni, saya sebab sekarang ni dalam situasi kita berada dengan yang berlaku di Gaza. So kita sebagai orang Islam, sudah tentulah kita juga mengambil berat dan juga mengambil peduli, kita panggil, dengan apa yang berlaku di sana. Seperti mana dalam sebuah hadis yang disebutkan, malam yahtam bi amrin muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak mengambil berat tentang urusan orang Islam, maka dia bukan golongan orang Islam itu sendiri.
So kita kena ada ambil berat, caring kepada mereka. Tapi ialah macam mana kita sekarang ni yang berada di sini nak mengambil berat tentang perkara itu. Jadi ada beberapa panduan supaya kita pun tidaklah sampai salah di dalam cara pengambilan berat. Contohnya, minta maaf, walaupun kita panggil hari ini kita ada cara, contohnya ada orang guna jalan media sosial yang dia nak share, nak mengambil berat tu, tapi dengan cara yang tak betul. Contoh ya, minta maaf contohnya caci maki dan sebagainya. Ya, lawan tu. Caci maki dengan perkataan yang kotor dan tak baik. Jadi memanglah kita kata kita ni sebab ambil berat tadi kepada saudara kita dekat kita marah Palestin, kan? Kita marah. Tapi tidaklah itu menjadikan sesuatu yang haram dan sesuatu yang salah itu dibolehkan kat situ. Kan kita mesti ada adab dalam setiap perkara, hatta dalam peperangan ada adabnya. Tapi untuk kita gunakan cara-cara yang dibenarkan itu adalah merupakan cara untuk kita mengambil berat. Selain yang pertama sekali adalah dengan kita doa lah untuk mereka. Jangan lupa dan jangan kita berhenti berdoa untuk kepada saudara-saudara kita. Kemudian kita membantu apa yang mampu kita bantu. Apa yang kita bantu, ada cara bantuan yang kita boleh salurkan dan sebagainya, silakan. Kerana itu juga adalah merupakan tanda kita mengambil berat tentang perkara yang berlaku. Selain daripada kita juga Allah SWT Muhammad menguatkan Islam dalam diri kita ni. Saya selalu begini, Yati, saya minta maaf sangat. Ada orang dimarah, contohnya kepada Yahudi ke ataupun Israel contoh, kemudian sampailah mencetuskan kepada demonstrasi. Saya tak ada masalah lah, maksudnya itu membahirkan bahawa membahirkan tak setuju, kita tak suka kan. Tapi yang saya sedih ialah kalau demonstrasinya ramai tapi solat subuh, solat di masjid tak ramai. Tak seramai itu. Bahkan mungkin yang pergi demonstrasi tak pergi masjid pun. Jadi begini, maksud saya mungkin nampaklah ada kita panggil ada keperhatian tadi, ambil berat, tapi dia pun meluahkan rasa tak puas hati dengan cara di jalan tadi. Tapi sebenarnya lebih hebat, lebih hebat lagi sebenarnya sepatutnya kita menunjukkan solidariti itu dengan kita semakin taat kepada Allah, semakin ramai di masjid berjamaah. Sebab itu memang memberi kesan nanti. Nampak lagi kekuatannya tu. Sebab kalau contohnya dia tu sebenarnya dia, mungkin orang musuh kata alah ini sekejap ini. Kan, tapi kalau dia tengok dengan apa yang dia buat tu, Islam semakin kuat dengan ibadat dia, Islam semakin bersama, semakin berjamaah, semakin tu. Itu dia takut tu. Jadi saya cubalah himbaulah, kalau kita betul-betul ihtimam ambil berat kepada saudara kita, cuba kita buktikan bahawa kita melakukan apa yang tak disukai musuh kita. Itu baru tunjuk kita betul-betul tak suka dengan musuh. Protes musuh tu, dan kita mengambil berat dengan tu, dengan kita sama-sama buat apa yang sangat Allah sukai dengan berjamaah kita, dengan amal ibadah kita. Masya Allah. Subuh, tiba-tiba subuh kemudian silahnya beramai-ramai, mesti orang takut. Jadi itulah yang mungkin kita boleh fikir sama-sama. Dengan cara pendekatan mengambil berat tu dengan cara kaedah yang baik, insya-Allah. Ya Allah, berderau darah saya sekejap. Terima kasih banyak Habib. Ingatkan kita semua sebenarnya bila nak bersolidariti pun kena ada cara yang tepat. Mungkin sekarang tak betul, ditambah baik mudah-mudahannya supaya kita betul-betul menunjukkan rasa ambil berat kita pada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang lain. InsyaAllah kita akan berhenti rehat seketika bagi kita betul-betul berfikir betul ke apa cara kita lakukan untuk kita mengambil berat terhadap orang lain mengikut cara bagi Nabi SAW. Kita akan sambung lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. لبيك إن الحمد لك
Al-Asfahani pula berkata tafsir lebih umum berbanding takwil. Tafsir lebih banyak dipakai mengenai kata-kata yang tunggal, sedangkan takwil lebih banyak dipakai mengenai makna dan susunan kalimah. Ilmu qiraah dapat diketahui bagaimana kita menyebut kalimah-kalimah Quran, dan dengan dialah kita dapat tarjihkan sebahagian kemuhtamilan ataupun muhtamilan. Ikuti rancangan Lembayu Al-Quran setiap Isnin hingga Jumaat pada pukul 6.30 pagi dan ulangannya pada pukul 8 malam bersama Yang Bahagia Datuk Dr. Haji Zahazan Muhammad. Lembayu Al-Quran, menyubur akal, mempertajam jiwa. Eksklusif hanya di Radio IKIM. Kita nampak tembok di kiri dan kanan jalan itu, ada yang tembok tinggi dia 1 kaki, ada yang tembok tinggi dia 2 kaki, bergantung kepada cat dekat tepi ni. Jadi kalau tembok kat tepi tu tenggelam, air tu paras mana yang tenggelam dia? Adakah lain putus-putus yang berwarna putih tu kita nampak lagi di dalam bagi tersebut? Andai kata kita nampak lagi, berarti dia bukanlah 2 kaki, jadi 1 kaki. Jadi kalau 1 kaki adalah 12 inci, kalau rim kita 13 inci campur dengan tayar, memang kita boleh lalulah dengan perlahan, dengan kawal kontrol L untuk auto, 1 untuk manual, dan kita tekanlah RPM pada 1.8 atau 2 RPM. Jangan perlahan. Jika perlahan, air akan masuk ke pipe, lah. Lepas tu ada orang tukar tolak. Jadi jangan biarkan mati tengah jalan. Apabila lepas, jangan terus laju. Tap brake, tap, tekan brake, supaya ada cengkaman. Dia akan tukar dari sejuk kepada panas. Lama itu dia akan jadi cengkaman. Jadi barulah selamat. Itu dia jalan banjir. Jadilah seorang pemandu yang bijak. Jadikan selamat kocik, selamat nyawa, dan selamat harta ke mana saja anda pergi. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Kemuliaan Mustafa kembali bersiaran waktu ini bersama dengan Habib Najmuddin Uthman Al-Khirit. Perkongsian kita berkenaan dengan sifat bagi Nabi SAW yang suka, yang sangat-sangat mengambil berat orang lain. Kita sambung lagi. Tadi memang Habib, terima kasih banyak Habib berkongsi pentingnya kita ni bila nak bersuara dari detail sebagainya, kena betul-betul lah. Cara tu kena tepat kan. Apa yang dibuat sekarang memang dah betul dah, tapi kena lebih tepat lagi, insyaAllah. Kita sambung lagi Habib untuk perkongsian kita, silakan. Baik, jadi apabila kita kembali pula tadi tentang kemuliaan Mustafa SAW tentang mengambil berat ni, ada satu riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada riwayat Abu Dawud, dia menyebutkan bahawa Rasulullah SAW ni kalau berjalan dengan para sahabat, biasanya Nabi akan berjalan di belakang. Biasanya kita katakan suka bos jalan depan lah, ketua kan, tapi Nabi suka jalan belakang. Kenapa sebenarnya? Sebab Nabi ni SAW akan satu boleh memerhatikan dan tahu kondisi keadaan tu. Begitu juga dengan belakang ni, tahu siapa yang lemah, siapa yang lambat, siapa yang tak tertinggal. Contohnya Jabir ni sebab apa di riwayat dia masa tu dia balik peperangan ataupun dalam rombongan dengan Nabi SAW dan sahabat. So berjalan menuju ke Madinah lah kan. So orang semua excited lah nak balik ke rumah lah, lama kan, nak jumpa keluarga lah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, kita panggil waktu tu Jabir ni unta dia sakit ataupun kita dia lah, jadi slow. So dia rasa alamak, bila aku tertinggal lah ni kan, orang dah laju ke depan. Tapi dia tak sangka rupanya apabila dia dalam tu tiba-tiba ada orang dekat dengan dari belakang datang dekat sebelah dia. Dia toleh, dia tengok Rasulullah. Subhanallah. Terkejut dia. Ada lagi, dan maknanya Nabi perhatikan siapa yang perlukan teman, perlukan yalah. Ni ambil beratnya Nabi. Tak cukup dengan tu, Nabi pun mula bersembang. Dia mengatakan, kenapa ni, apa berlaku? Dia kata, unta aku ni Rasulullah dah tua, dah sakit kot. Oh ya ke? Nabi kata, oh Jabir, bestlah kamu nanti sampai kat rumah nanti, seronoklah kamu nanti tidur dekat tilam yang empuk, sebab kan sebelum ni kita kemah tak selesa kan. Sebab apa kata Jabir, ya Rasulullah, kat rumah aku tilam pun tak ada. Kan? Okey. Sebenarnya kenapa Nabi buat cakap macam tu? Sebenarnya nak tahu condition, keadaan tu. Pancing kan? Nak kenal. Sebab sahabat dia tak biasa dengan untuk menceritakan kekurangan, sebab mereka dididik begitu oleh Nabi SAW. Tapi Nabi, cara nak tahu tu Nabi buat perbualan macam tu. Tapi Nabi dah tak lah, oh ini miskin, susah. Kemudian Nabi kata, kamu dah berkahwin wahai Jabir? Dah. Kamu dah kahwin dengan anak dara ke atau janda? Dia kata, aku kahwin dengan janda. Sebab
membela kepada anak-anak dia, iaitu anak yatim. Subhanallah. So Nabi faham maknanya bukan hanya dia miskin, dia menanggung anak yatim lagi. Sebab Nabi kata, okey begini Jabir, aku berminat nak beli unta kamu ni. Dia kata, Rasulullah, unta ni sakit, elok lah. Tak apalah, aku nak beli, aku suka. Jadi kau kena jual lah kepada aku kalau kau bersedia. Tapi kalau begitu, okey. Jadi perbincanglah harga. Jadi tawar-menawar. Akhirnya dia putuskan harga. Dan disetujui oleh Nabi SAW. Jadi Nabi kata, okey, sampai ke Madinah nanti, maka serahkan aku unta tu, aku akan ambil dan aku akan bayar harga unta tersebut kepada kamu. Sampai di Madinah, dia turun, Jabir turun, bagi unta tu kepada Nabi, dan Nabi bawa balik ke rumah. Nabi pun keluarkan duit harga yang disepakati, kemudian beritahu ke bantu dia, nah, ambil duit ini, bayar untuk harga unta kepada Jabir, kemudian bawa unta ni, kata ini hadiah daripada Nabi SAW. Subhanallah. Subhanallah. Masa Nabi ambil dulu. Dah ambil dulu. Dah kira dah jadi jual beli. Jual beli dah. Tapi dah milik Rasulullah, dah bayar. Nabi punya hak untuk nak beli balik apa saja. Tapi di situ juga salah satu, selain daripada kita lihat bagaimana Nabi mengambil berat tentang Jabir tadi, dalam masa yang sama juga sebenarnya Nabi menjaga maruah Jabir yang mungkin merasa segan dengan keadaan itu, sehingga Nabi SAW tidak menawarkan bantuan semudah itu. Maksudnya, kau susah je, nanti aku bantu kau. So, mungkin dia rasa takut, merasa segan. So, dia buat jual beli itu supaya tak merasa sebab ada orang memang nipis buat apa Masya je kan. Tak terbangun. Jadi, bijaksananya Nabi SAW di dalam mengambil berat tu tanpa menjatuhkan air muka kan, daripada sahabat. Tapi kita minta maaf, hari ni kadang-kadang kita niat nak ambil berat, tapi akhirnya kadang-kadang memalukan orang pun ada. Kesian orang tu. Kan, yelah, minta maaf lah kalau kita tayangkan, kita tunjukkan sebagainya. Tapi kalau kita boleh buat pendekatan dengan kemuliaan Mustafa SAW, hebat. Kalau kita tengok Nabi sampai ke tahap itu, Nabi SAW menjaga maruah dengan ambil beratnya Nabi. Semua keadaan, bukan ingatkan ambil berat hanya nak bantu, susah. Ambil berat tentang maruah, perasaan. Itu kita bukan mudah. Kita kadang-kadang kita nak ambil berat tapi tak jaga perasaan orang. Hingga orang tu lagi lepas tu. Jadi orang ni ini kata ambil berat tapi aku tersinggung dengan cara dia dan sebagainya. Tadi kita kalau belajar daripada kemuliaan Nabi Muhammad SAW ni, kita amazed, kita akan kagum. Sebab tu kata orang kalau kenal Nabi ni dan betul-betul belajar tentang Nabi SAW, kita akan jatuh cinta dan kita kata memang hebat tu lah Rasulullah SAW ni. Yang itu yang kita sebenarnya cuba untuk ajak juga para yang lain, pendengar kita ni, untuk kenal, untuk faham betul. Sebab tu kenapalah kalau kita tengok para ulama ni, mereka ni semakin belajar ilmu dan juga kenal Rasulullah, mereka semakin cinta betul. Sebab sampai perkara-perkara yang tu mereka boleh nampak macam mana hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga disebutkan dalam hadis Jabir tu juga, dia kata Nabi ni akan biasa menumpangkan orang ke atas kenderaan yang dinaikinya. Kalau dia naik, tengok ada orang tak ada kenderaan, dia akan tumpangkan. Pernah ketika Abu Hurairah lah, dia naik, tiba-tiba dia naik, dia jatuh. Bukan jatuh dia je, jatuh dia dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Jadi Nabi naik kuda, dia naik belakang tu, dia kata, wahai Warah, naik. Sedangkan Abu Hurairah ni kadang-kadang dia bijak agak. Bukanlah dia buat trik je. Dia tengok Rasulullah keluar tu, dia pergi depan. Jadi Rasulullah kan jenis orang yang memang ambil berat dan offer. Nak pergi mana meh? Aku tumpangkan. Dia seronok sebenarnya, dia nak dapat dengan Rasulullah, tapi dia tak tahu cara nak naik yang betul. Dia pegang Nabi, dia jatuh dengan Rasulullah. Jatuh, Nabi pun naik balik. Kemudian Nabi offer, Hurairah naiklah, tumpang. Jadi Abu Hurairah kata, okey, seronok tak? Tapi jatuh lagi. Allahu Akbar. Jadi naik lagi Nabi SAW, ingatkan kan, dua ni cukup lah, taubat lah, tak nak ajak dah kalau kita lah kan. Nabi offer lagi. Dia naiki lagi, dah jatuh kali yang ketiga. Kemudian Nabi naik lagi, ingatkan sudah. Nabi ajak lagi, Hurairah jom naik. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak nak jatuhkan kau kali yang keempat dah. Aku dah taubat dah. Subhanallah, begitu yang kita kata. Bagaimana Nabi tak pernah serik untuk mengambil berat dan juga untuk kita membantu kepada orang lain. Mudah-mudahan insyaAllah kita belajar dari sifat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Masya Allah. Dengan cerita pun dah jatuh cinta. Sebab itu kita kena selalu doa supaya kita bertemu dengan baginda Nabi SAW kan. Dengan cerita pun dah jatuh cinta, lagi bertemu dengan baginda. Allah Akbar. Habib, kita sedikit kesimpulan lah untuk perkongsian kita pada hari ini tentang sifat ambil berat baginda Nabi SAW. Jadi kalau kita betul-betul nak belajar daripada Nabi SAW tentang ambil berat ni, insyaAllah kalau setiap kita benar-benar mengambil berat kepada, cukup saya kata begini sajalah, cukup dengan keluarga dan orang yang sekeliling kita, tak perlu jauh sangat. Saya rasa kalau setiap orang menjaga skop yang itu pun, saya rasa hari ini insyaAllah banyak selesai perkara-perkara yang berkaitan dengan keperluan-keperluan kita semua. Betul Kalau setiap orang ambil berat tentang keluarga dia, tak adalah orang susah, orang lain terpaksa nak bantu. Kalau jiran-jiran dia ambil berat, tak adalah orang lain nak kena. Sebab tapi kerana minta maaf, hilangnya daripada sifat mengambil berat tu, dah mula pentingkan diri sendiri timbul dalam sikap setiap individu. Maka hari ini kita berhadapan dengan krisis kehidupan, kemasyarakatan. Dengan sebab tu, jadi mari kita ambil semula daripada sifat ambil berat yang kita boleh belajar daripada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga harmonilah kehidupan kita, bukan hanya kita, bahkan dalam lingkungan kita dan masyarakat kita, bahkan negara kita secara amnya, insyaAllah. InsyaAllah kita lakukan perubahan kan. Mulakan dengan ambil berat je. Ambil berat, insyaAllah perubahan akan kita nampak dengan dalam keluarga kita dan seterusnya, macam mana yang dinyatakan oleh Habib sebentar tadi. Terima kasih banyak Habib Najmuddin untuk perkongsian pada kali ini. Sangat banyak kita pelajari, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Bertemu lagi minggu hadapan, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Dari susun galur seorang pembesar, maka lahirnya satu susu menempa sejarah. Dari rahim seorang wanita bertua, kau cahaya kasih hati Siti Aminah. Berarti tempuhmu dihina dicemu, namun tak hilang pribadi terunggul. Allahumma
budaya Islami.
Suria